Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kuliah yang lalu, bab yang ke-12, meniru golongan kafir dapat mengakibatkan kekafiran dan dosa. Malam ni, bab yang ke-13, makanan hari-hari raya ahli kitab adalah haram. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, haiwan sembelihan ahli kitab yang mereka peruntukkan bagi hari-hari raya mereka dan sembelihan yang mereka gunakan untuk disaji atau sesaji seperti halnya sembelihan kaum muslim untuk ibadah haji dan kurban. Sembelihan ini dilakukan guna melaksanakan ibadat mereka kepada Allah. Sebagai contohnya adalah sembelihan kaum Nasrani untuk Isa Al-Masih dan Maryam. Berkaitan dengan hal ini, ada dua riwayat Imam Ahmad yang terkenal. Kata beliau bahawa tidak dibenarkan makan sembelihan semacam itu, sekalipun ketika menyembelihnya mereka tidak menyebut nama selain Allah. Larangan makan sembelihan semacam itu diriwayatkan dari Aisyah, dari Abdullah ibnu Umar. Sebagaimana kata Al-Maimuni, saya bertanya kepada Abu Abdullah tentang sembelihan ahli kitab. Dia menjawab, jika mereka menyembelih untuk gereja-gereja mereka atau untuk hari raya mereka, maka sembelihan itu adalah tidak halal. Lalu dia berkata, mereka secara zahir menyebut nama Allah, tetapi sebenarnya mereka menyembelih haiwan-haiwan itu untuk dipersembahkan untuk Al-Masih, itu Isa AS. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Walid ibn Muslim dari Auza'i, dia berkata, saya bertanya kepada Maimun tentang sembelihan kaum Nasrani untuk hari-hari raya mereka dan untuk gereja-gereja mereka, maka ia melarang memakannya. Ahmad ibn Hanbal berkata, saya mendengar Abu Abdullah berkata sembelihan ahli kitab untuk hari raya mereka tidak boleh dimakan, kerana sembelihan tersebut termasuk sembelihan sesaji, bukan sembelihan kerana Allah. Tetapi sembelihan mereka selain itu halal dimakan. Allah hanya menghalalkan sembelihan mereka selama disebut nama Allah. Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Itu, dan janganlah kamu sekalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dan bab ini secara umumnya adalah larangan daripada memakan sembelihan ahli kitab jika sekiranya ia sembelih untuk berhala atau dia sembelih untuk ibadat mereka, dipersembahkan kepada patung mereka ataupun kepada Isa ataupun kepada Maryam dan sebagainya, maka para ulama kita seperti Imam Ahmad yang dinyatakan tadi adalah tidak membenarkan, bahkan ianya haram. Makanan ahli kitab adalah halal untuk orang Islam makan. Makanan atau sembelihan ahli kitab halal untuk orang Islam makan, disebut dalam Al-Quran. Tetapi kalau sekiranya sembelihan itu khas dilaksanakan untuk solat, untuk sembahan mereka ataupun untuk berhala mereka, maka walaupun dia sebut nama Allah ke dan sebagainya, tetap tidak dibenarkan makan kerana dia menyembelih untuk berhala. So ini adalah secara umum lanjutan daripada tajuk-tajuk yang sebelum, iaitu merayakan perayaan orang kafir. So merayakan perayaan orang kafir ataupun membesarkan hari-hari besar yang dibesarkan oleh orang kafir adalah haram. Dan apatah lagi sembelihan yang dibuat khas untuk tujuan menyambut hari raya mereka dan dipersembahkan kepada berhala, maka itu jelaslah, maka elakkan. Berikutnya, bab yang ke-14, bantahan terhadap anggapan ada bid'ah yang baik. Berikutnya debat lain pula.
bab yang tadi tu dia sambungan saja kepada bab-bab yang sebelum macam kita nyatakan, iaitu tentang perkara yang berkaitan dengan hari raya ataupun hari yang dibesarkan oleh orang kafir. Dan bab ini macam ataupun kitab ini telah kita sebutkan banyak kali, ia membicarakan persoalan lebih spesifik adalah menyambut perayaan orang kafir dan sebagainya, dan itu semua telah jelas kepada kita. Maka termasuklah dalam maksud itu bab yang tadi tu yang kita sebutkan. So rasanya itu tak ada masalah lah untuk kita faham. Tapi kalau dia sembelihan untuk just makan biasa-biasa hari-hari lain dan sebagainya, maka sembelihan ahli kitab boleh dimakan oleh orang Islam, walaupun di sana ada sebahagian yang tak membenarkannya atas alasan yang pelbagai lah. Atas alasan mereka kata bahawasanya ahli kitab yang ada pada waktu sekarang telah pun sesat dan sebagainya. Saya rasa benda tu pun kita dah jelas. Boleh makan dan sebagainya, kerana ahli kitab yang ada pada zaman Nabi sendiri telah pun kufur dan telah pun sesat. Walaupun demikian, Al-Quran kata sembelihan mereka boleh dimakan, halal untuk orang Islam dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bantahan terhadap anggapan ada bid'ah yang baik. Tajuk ni pun dah kita belegah, dah selalu kita sebut tentang bid'ah hasanah lah. Secara umum kita pergi lajulah. Ibn Taymiyah berkata, sebahagian orang berkata bahawa bid'ah itu ada dua macam. Itu bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Dengan alasan pernyataan Umar tentang salat tarawih, bahawa sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ni'matul bid'ati hadhihi, kata Umar radhiyallahu an. Hadis Bukhari. Dalam kisah Umar ketika mengumpulkan orang banyak untuk melakukan salat tarawih berjemaah, mereka juga beralasan bahawa perkataan dan perbuatan yang baru sepeninggalan Rasulullah SAW yang tidak tercela adalah perbuatan baik, dan beberapa dalil lain yang menunjukkan hal semacam itu seperti ijma' dan qiyas. Barangkali boleh ditambahkan lagi adanya orang yang melihat adat kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang, lalu dianggap sebahagian dari dalil tentang adanya bid'ah yang baik. Dengan demikian, perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dan dikenal sebagai ijma', sekalipun tidak pernah diketahui adanya suatu perkataan sepakat seluruh kaum muslimin tentang hal itu, maka perbuatan itu ia anggap baik. Anggapan semacam ini sama dengan pernyataan golongan yang Allah nyatakan dalam surah Al-Ma'idah 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kalian menuju kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, maka mereka jawab, cukuplah kami mengikut apa yang telah kami dapat daripada nenek moyang kami. Alangkah banyaknya orang yang mengaku berilmu dan ahli ibadah menggunakan alasan-alasan yang tidak berasal dari syariat sebagai pegangan dalam beragama. Ayat di atas sebenarnya menyatakan bahawa bid'ah adalah tercela, bukan menyatakan bahawa sebahagian bid'ah itu ada yang baik. Sekalipun bid'ah itu berasal dari beberapa dalil syariat yang sahih atau berdasar pada alasan beberapa orang yang dijadikan panutan oleh sebahagian orang-orang jahil atau bodoh atau golongan pentakwil. Malah nak baca semula. Bab ini bab yang dah biasalah kan. So tidak ada dalam Islam ni bid'ah hasanah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan yang pada bab-bab yang lalu, kata para ulama, kata Imam Malik, barang siapa yang menganggap adanya bid'ah yang baik dalam agama ni, maka seolah-olahnya faqad za'ama, dia mendakwa bahawa Nabi telah mengkhianati risalah. Siapa yang mendakwa adanya bid'ah baik dalam agama ni, seolah-olah dia mendakwa Nabi mengkhianati risalah. Mengkhianati risalah maksudnya Nabi tak menyampaikan habis syariat, sehingga orang yang datang sesudah daripada Rasulullah terpaksa mereka-reka ibadat baru ataupun membuat sesuatu yang mereka anggap untuk menyempurnakan sesuatu ibadat
yang diturunkan ataupun disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pergi tokok tambah atas alasan apa salahnya bendanya baik. Walaupun ianya ringan saja nak bercakap apa salahnya bendanya baik, tetapi dia tidak sedar bahawasanya di sebalik daripada dakwaan itu, dia sebenarnya seolah-olah mendakwa Al-Quran dan Sunnah tak lengkap. Dia seolah-olah mendakwa bahawasanya Nabi mengkhianati risalah. Dalam erti kata, Nabi tak habis sampai agama kemudian wafat. Maka dia bercanggah dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah kata aku telah sempurnakan agama. Bila Allah kata telah sempurnakan agama, kemudian diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan nabi itu adalah nabi yang akhir, tak ada lagi nabi sesudah daripadanya. Maka kalaulah sekiranya Nabi diwafatkan dalam keadaan belum habis lagi risalah disampaikan, apa faedahnya ada Nabi Muhammad? Apa faedahnya Allah utuskan Nabi Muhammad, kerja tak selesai? Tapi sebab itu para sahabat bila memahami al-yawma akmaltu lakum, bermakna syariat telah lengkap. Dan bila syariat telah lengkap, bermakna kerja Nabi dah selesai. So, bila kerja Nabi dah selesai, Nabi diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah farada alaikum siyama Ramadan wa sannattu lakum qiyamahu. Ini dia sebut tadi solat tarawih tadi. Dia jawapan kepada yang atas tu. So, yang pentingnya, tak ada bid'ah sanah dalam agama ni. Secara umum, bid'ah semuanya tercela. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan adalah dalam neraka. Itu mana dalil yang nak menunjukkan bahawasanya adanya di sana bid'ah yang baik. Oleh kerana kita bawa hadis Nabi. Nabi kata sesungguhnya semua bid'ah ataupun semua benda baru yang diadakan dalam agama adalah muhdas, benda baru, yang ni adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah tu sesat, dan setiap kesesatan dalam neraka. Tiba-tiba Nabi tak cakap lagi secara terperinci. Nabi tak sampaikan lagi, tak ada hadis yang kata di sana adanya bid'ah baik dan bid'ah buruk. Maka mana yang kita dapat perkataan tu? Selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas daripada apa yang Nabi sebut, tak ada bid'ah yang baik. Apa yang Nabi sebut, tak ada bid'ah yang baik. Oleh kerana dah Nabi sebut tak ada bid'ah yang baik, tiba-tiba ada perkataan Umar. Bagusnya bid'ah ni kan. Alangkah bagusnya bid'ah ini. Maka kalau sekiranya kita memahami kalam Umar itu adalah bid'ah yang dibuat dalam agama boleh, bermaksud kita juga telah mendakwa dan menuduh para sahabat buat bidah. Dan kita telah menuduh para sahabat juga mengkhianati risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sisi ahli sunnah, as-sahabatu kulluhum udul, ditakdilkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka adalah golongan yang diredai oleh Allah. Bagaimana satu golongan yang diredai oleh Allah tiba-tiba menyalahi dan menyelisihi nabinya? Maka sebab itu di sisi ahli sunnah, para sahabat tidak buat bidah. Tak ada seorang sahabat pun buat bidah. Maka macam mana nak faham apa yang Umar sebut? Maka itu yang para ulama sebut. Maksud dia bukan bid'ah baru. Maksud dia bukan bid'ah dalam agama yang difahami oleh sebagian orang bolehnya bid'ah. Yang dimaksudkan oleh Umar melalui apa yang beliau sebut dan apa isu yang dia sebut, iaitu solat tarawih berjemaah. Apa isunya? Isunya pada ketika Nabi ada solat tarawih hanya dibuat seketika saja berjemaah. Tapi lepas daripada itu Nabi tidak buat beramai-ramai disebabkan ada kebimbangan, wahyu turun takut mewajibkan tarawih. Maka adanya halangan dekat situ.
Maka Nabi pun tak keluar pada malam berikutnya. Dan Nabi sebut, aku bimbang takut difardukan. Apabila Nabi dah wafat, kebimbangan Nabi dah tak ada lagi. Dan tak ada lagi kebimbangan, wahyu akan turun mewajibkan tarawih. Maka dia kembali balik apa yang sahabat buat, himpun balik, buat berjemaah balik. Adakah bid'ah? Bukan. Adakah kita faham benda tu bid'ah? Yang maksudnya bid'ah yang haram, yang tercela? Dah tentulah tak. Kerana apa yang disebut oleh Umar itu adalah benda yang dibuat oleh Nabi. Benda yang dibuat oleh Nabi. Tarawih ramai-ramai, berjemaah. Nabi buat. Sunnah lah. Tinggal lagi yang Nabi tinggalkan itu sebab kebimbangan. Apabila kebimbangan tidak ada, para sahabat kembalikan sunnah yang dibuat oleh Nabi itu tadi. Maka mana boleh nak faham ni'matul bid'atu hazihi tu. Sebagus-bagus bid'ah ni dia dah tak boleh faham bid'ah dari sudut syariat tu. Maka dia bid'ah dari sudut bahasa. Maka kalaulah orang nak pusing-pusing lagi bab ni, nampak benar jahil dan tak faham apa isunya. Berikutnya, ada tak sahabat lain sebut tentang bid'ah baik? Tak ada. Hanya kaul seorang ni je yang diiktimadkan, Umar. Sahabat lain tak ada sebut pun. In case, katalah seorang sahabat pun sebut tentang masalah tu dan sahabat lain tak buat, maka dah tentu. Ataupun kalau bendanya dibuat oleh satu orang sahabat kemudian diingkari oleh sahabat yang lain, maka benda tu bukan hujah. Dalam bab qaulus sahabi, kita tahu di dalam ilmu usul fiqah adanya adillatul ahkam, dalil-dalil hukum, antaranya qaulus sahabi. Qaul sahabat. Qaul sahabat ni hujah ke tak? Maka kalau sekiranya qaul sahabat itu ijma' para sahabat ataupun tidak ada perselisihan yang berlaku pada zaman sahabat, maka dah tentu itu hujah. Tapi kalau sekiranya ada di sana pandangan sahabat A yang bertentangan pula dengan pandangan sahabat B, ataupun adanya satu pandangan yang dikeluarkan oleh sahabat A, kemudian ada lagi di sana pandangan oleh sahabat Nabi yang lain yang bercanggah dengan yang sahabat yang awal tadi tu, maka di sisi para ulama secara sepakat bosnya tidak hujah. Tidak hujah. Habis hujahnya yang mana? Hujahnya tengok pandangan sahabat mana yang lebih dekat kepada dalil. Tengok pandangan sahabat A atau B yang bertentangan ni, tengok yang mana satu pandangan mereka yang lebih dekat dengan dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Begitu cara yang para ulama guna. Bukan sekadar pakai sembrono macam tu saja. Maka bila ada pertentangan dua qaul di kalangan sahabat, maka dia tidak hujah salah satunya. Maka mujtahid yang datang kemudian perlu melihat kepada salah satu daripada qaul yang ada itu, yang mana yang dekat dengan dalil. Maka itu yang perlu dilakukan. Kemudian macam disebut ni, Umar sebut ni tadi, maka dia mengisyaratkan bid'ah lughawi, bid'ah bahasa. Kerana benda tu dah lama tak dibuat dah. Benda tu dah lama tak dibuat dah. Maka berikutnya dia kata bid'ah. Bid'ah kembali kepada makna lughah, makna bahasa, benda baru. Benda baru, apa-apa saja benda baru. Apa-apa saja benda baru. Maka oleh kerana pada zaman Nabi dah tak dibuat dah solat tarawih berjemaah disebabkan ada ketakutan dan kebimbangan. Zaman Abu Bakar pun tak berlaku. Zaman Umar baru balik dihimpunkan balik atas satu imam. Maka dah lama tak berlaku benda tu, maka dia gunalah perkataan tu. Oh, bagusnya benda baru ni. Bukan benda baru maksudnya reka baru, tapi dah lama dah tak buat. Tak hidupkan sunnah Nabi ni tadi. Maka dihidupkan kembali sunnah Rasulullah ni, iaitu berjemaah waktu solat tarawih. Dan berjemaah waktu solat tarawih sunnah. Tak ada siapa kata bid'ah. Sunnah sebab Nabi buat. Sebab Nabi buat. Kemudian sahabat lain tak ingkar sebab benda tu sunnah. Berikutnya, mana ada sahabat lain yang kata? Tak ada. Sahabat lain tak ada kata pun ada bid'ah sana? Tak ada.
Semua kalam-kalam para sahabat semuanya mengisyaratkan bid'ah, semua sesat belaka. Semua kalam para sahabat, semua bila sebut bid'ah, maka yang diisyaratkan bid'ah tu semua tercela belaka, tak ada yang bagus dan tak ada yang hasanah. Datang kepada zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in berikutnya, maka terkenallah pula apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, iaitu bid'ah mahmudah dan mazmumah. Bid'ah yang mahmudah terpuji dan bid'ah mazmumah. Imam Syafi'i bukan sahabat, berikutnya tabi'in, berikutnya zaman apabila Al-Imam Syafi'i sebut bid'atu bid'atan, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah tu ada dua, bid'ah satu mahmudah, satu mazmum. Tapi dia bagi tahu apa-apa yang mawafaqas sunnah, apa-apa yang bertepatan dengan sunnah, maka dia bid'ah baik, dan apa-apa yang bertentangan dengan sunnah, dia bid'ah buruk. Ada masalah kalam tu? Tak ada masalah. Betul lah. Apa-apa yang bertepatan dengan sunnah dah tentulah mahmudah, dan apa-apa yang bertentangan dengan sunnah maka dia mazmum, tercela. Maka difahami daripada apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bukan bermaksud sebagaimana yang orang buat bid'ah baru, seumpama merayakan sekali kongsi raya, seumpama merayakan sekali apa yang dirayakan oleh orang kafir, merayakan dan membesarkan hari-hari yang dibesarkan oleh orang kafir. Tak ada siapa ulama yang cakap, atau hatta ulama yang membahagiakan bid'ah ada dua pun tak cakap berdemikian. Maka perlu difahami apa yang disebut oleh para ulama yang membahagikan bid'ah tersebut. Secara umumnya, maka jelaslah kepada kita, perbezaan itu hanyalah perbezaan lafzi saja. Perbezaan dari sudut lafaz je. Tetapi hakikatnya semua ulama mengatakan bid'ah semua tercela. Bid'ah semua tercela. Adapun yang nak bahagi dua, maka dia balik macam kita sebut tadi, balik kepada lughawi bahasa, dan balik kepada isu-isu yang tidak melibatkan agama, ataupun isu-isu yang tidak melibatkan perkara yang guna nafsu. Al-istihsan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata, innamal istihsan at-talazzuz. Istihsan ni apa benda? Kita dalam ilmu usul fiqah, dalam bab adillatul ahkam, dalil-dalil yang tak disepakati, tadi kita sebut salah satu contohnya qaulus sahabi. Berikutnya kita ada apa yang dinamakan al-istihsan. Al-istihsan. Istihsan ni salah satu dalil syarak yang tak disepakati oleh ulama. Yang disepakati empat: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, sepakat semua ulama lah. Tapi di sana ada dalil-dalil yang tak disepakati. Qaulus sahabi, amal ahli Madinah. Tak ada qaul sahabi, perkataan sahabat. Kita ada amal ahli Madinah. Apa yang orang Madinah buat dikira dalil. Seperti apa yang Imam Malik kata. Orang Madinah buat sesuatu menunjukkan itu sunnah. Dan yang dimaksudkan Imam Malik adalah orang Madinah pada zaman awal, bukan zaman sekarang. Ijma' ahli Madinah ataupun apa yang orang Madinah buat, amal ahli Madinah. Itu Imam Malik. Tapi ulama lain tak sepakat. Sehingga sebahagiannya juga menyatakan amalan orang Kufah. Ada juga amal ahli Madinah, amal ahli Kufah. Apa maksud amal ahli Kufah? Kerana pada zaman pemerintahan sahabat Ali dan berikutnya ke bawah, pemerintahan Islam beralih ke Kufah, Iraq kan? Kufah. Maka para sahabat banyak yang pergi ke Kufah. Maka bila para sahabat banyak pergi ke Kufah, maka para sahabat hidup dekat Kufah. Maka sehingga keluar macam tadi tu, amal ahli Madinah ni amal orang Kufah. Maka orang Kufah buat, maksudnya sunnah lah, sebab sahabat banyak dekat situ. Tapi ulama lain tak setujulah. Amal ahli Madinah tu pun ulama lain tak setuju.
Kenapa? Kerana boleh jadi orang yang dengar dari Nabi, kemudian dia keluar daripada Madinah. Orang Madinah tak dengar. Maka orang Madinah menyelisihi apa yang hadis. Maka itu perbahasan dalil. Kita ada satu lagi al-istihsan. Al-istihsan adalah Al-Imam Syafi'i banyak qaul dia yang menyatakan menentang istihsan. Innamal istihsan at-talazzuz. Kerana istihsan ni duk bersedap-sedap dengan nafsu. Tapi dalam pengamalan hukum, dalam pengeluaran hukum, para ulama melihat apabila ditengok kepada Syafi'i dan mazhab Syafi'i, bahawasanya mazhab Syafi'i juga pakai istihsan. Dan ulama lain sebenarnya pakai istihsan. Maka tadi dia kata istihsan, dia tentang. Tak boleh kerana istihsan ni ikut nafsu. Maka istihsan apa yang Imam Syafi'i pakai? Al-istihsan ada dua maksud. Satu bermaksud al-istihsan seorang mujtahid berijtihad tentang suatu hukum yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah dengan nafsu ataupun ikut pandangan tanpa berdasarkan dalil. Itu istihsan. Istihsan orang mujtahid berijtihad sesuatu hukum tapi tak berdasarkan dalil. Maka dia berdasarkan kepada dia rasa. Air rasa lah. Berdasarkan ijtihad semata-mata. Maka ini yang ditentang oleh Al-Imam Syafi'i. Maksud ini yang ditentang oleh Al-Imam Syafi'i. Kalau sekiranya istihsan bermaksud seorang mujtahid mengeluarkan hukum tanpa didasarkan kepada dalil. Hanya mengikut hawa, hanya mengikut nafsu semata-mata. Ataupun disebut bahawasanya dia buat suatu hukum dan dia tak tahu macam mana nak ibaratkan benda tu. Apa hukumnya? Haram. Apa dalilnya? Susah nak sebut tapi haram lah. Maka istihsan yang seumpama ini sepakat ulama tolak. Sepakat ulama tolak, mana boleh pakai, mana boleh dalil dengan nafsu. Maka istihsan yang bermaksud yang benar, istihsan yang diittifakkan oleh ulama yang boleh dipakai adalah ma'udul daripada hukmil mas'alah, mengubah daripada suatu hukum masalah daripada dalil yang umum kepada suatu hukum yang baru menggunakan dalil yang khas. Itu istihsan. Udul dia beralih daripada hukum sesuatu masalah daripada dalil yang mungkin umum kepada suatu dalil yang lain. Maksudnya ada dalil yang lain yang mungkin lebih khas ataupun lebih spesifik. Maka itu masuk istihsan. Maksudnya istihsan daripada suatu dalil yang umum kemudian diijtihad menggunakan dalil yang khusus, kemudian dibawa satu keluar hukum baru kepada masalah tersebut. Maka itu yang dimaksud istihsan. Maksudnya apa? Maksudnya tetap menggunakan dalil. Tetap menggunakan dalil. Istihsan luaslah babnya dan pelbagailah babnya. Tapi apa-apa pun semuanya mesti kalau nak anggap sesuatu itu baik ataupun sesuatu hukum itu mesti berdasarkan dengan dalil. Sama ada dalil umum dan dalil khas. Dalil umum ataupun daripada dalil yang umum maka ditukar ataupun dikeluarkan satu hukum yang lain menggunakan dalil yang khas. Nabi larang solat tutup mulut. Nabi larang solat tutup mulut. Naha anis sadli. Nabi larang daripada sadl fi salah. Tangan kat bawah waktu solat. Tak bersedekap. As-sadl. Dan juga Nabi larang daripada menutup mulut. Maka sebagai orang guna dalil tu tak boleh pakai mask. Ini semua konspirasi. Ini semua ni Yahudi kan. Tapi bukan nak ada ini lawak je lah kan. Tapi para ulama kata apa hukum salat tutup mulut kan? Dia tidak hukumnya haram.
dia tidak hukumnya haram kan? Kenapa dia tidak hukumnya haram? Sebab Nabi naha anis sadl. Kita tahu dalam ilmu usul, suatu larangan Nabi membawa hukum haram. An-nahyu lit-tahrim. Pengharaman Nabi dia akan membawa natijah hukumnya haram. Tapi bagaimana hukum yang asalnya haram ditukar jadi makruh? Kerana ada dalil lain yang mengubahnya kepada dari haram kepada makruh. Atau dari haram kepada ringan sikit. Itu makruh lah. Nak senang faham. Ringan sikit. Maksudnya dia tidak haram. Maka para ulama menggunakan dalil yang khas. Itu kita apabila menguap, maka kena tutup mulut. Apabila menguap, Nabi kata fal yaqzim. Hendaklah menutup mulut. Menutup mulut tu bagaimana? Tahan ataupun menutup dengan something. Maka daripada dalil itu para ulama menggunakan bahawa jika ada keperluan dan hajat, maka dia terpaksa salat dengan menutup mulut. Maka apa masalahnya? Salatnya tetap sah. Dengan adanya ta'lil, itu dalil lain yang digunakan. Boleh jadi istihsan, wallahu a'lam. Boleh jadi. Salat menutup mulut pada era COVID. Ataupun solat menutup mulut tiba-tiba disebabkan kita ada sesama, kita ada batuk, ataupun kita asyik bersin saja, orang resdung, maka pagi-pagi jenuh rasa nak pelempang kan. So dia pun pakailah penutup mulut supaya tak nak mengganggu orang-orang sebelah, kerana orang akan rasa tak selesa. Maka itu ada keperluan dan hajat. Itu ada keperluan dan hajat. Maka kadang-kadang digunakan dalil yang lain untuk diubah kepada suatu hukum, lihat kepada keadaan dan sebagainya. So balik kepada apa yang disebut istihsan bab yang begitu luas sekali. Tapi poin yang saya nak bagi tahu adalah poin yang tetap dengan dalil. Semua dalil yang tak disepakati oleh ulama, qaul sahabi, ijma' ahli Madinah, uruf, kemudian kita ada istishab, kita ada istihsan, kita ada masalihul mursalah, kita ada sadd zara'i'. Maka ini semua dalil-dalil yang tak disepakati oleh mujtahid dalam mengeluarkan hukum. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang secara teliti bahawasanya dalil-dalil yang tak disepakati, kadang-kadang hanya perbezaan itu lafzi saja. Perbezaan itu lafaz saja. Maka boleh jadi istihsan itu qiyas, boleh jadi qiyas itu istihsan. Boleh jadi istishab itu istihsan. Boleh jadi dia hanya qaul, hanya perbezaan lafaz saja yang digunakan oleh ulama usul. Maka tapi poin yang paling utama adalah setiap dalil yang tak disepakati itu balik kepada dalil utama, primer, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ijma' balik kepada dalil. Bahkan ijma' ada dalil. Mana boleh ijma' ulama ikut suka dia je ijma'. Tak ada ulama yang mengeluarkan satu pandangan melainkan dengan dalil. Tinggal lagi kata Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah kata, hanya senya orang yang kemudiannya hanya menakalkan ijma', tak menakalkan dalil yang ulama ambil. Maka mereka hanya nakal ijma'. Ijma' ulama. Ini ijma' ulama. Terus dinakal ijma' sehingga zaman berikutnya ijma'. Sehingga orang dah tak tahu dari mana dalil yang diambil ijma' tu. Kerana ijma' juga datang dari dalil. Qiyas tak akan berlaku melainkan dalil Quran Sunnah. Tak boleh datang qiyas melainkan Quran dengan Sunnah. Maka apa-apa pun, sebab tu kita kata, secara ringkas kita kata, balik kepada Quran Sunnah. Dalil Quran Sunnah. Oh ni pokok ni sebab tu tak ngaji usul. Sebab tak ngaji usul lah, asyik Quran Sunnah je. Dia tak tahu rupanya ada banyak lagi dalil lain, ijma', qiyas, istisal.
Macam kita tak tahu, hang yang tak tahu. Bukan. Dia yang tak tahu. Sebab semua dalil-dalil yang tak disepakati itu semua balik kepada dalil. Balik kepada yang asal utama dua. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka tak ada ruang bid'ah hasanah lah. Tak ada ruang bid'ah hasanah. Dalam erti kata, bid'ah dalam agama yang dibuat berdasarkan nafsu tak ada dalil. Ataupun guna dalil yang tak betul caranya. Kerana ada bid'ah yang datang dengan dalil. Betul. Tapi bagaimana cara penggunaan dalil? Wajah istidlal macam mana? Macam mana dalil yang digunakan? Betul ke tak? Itulah yang banyak berlaku kepada bid'ah-bid'ah yang orang dakwa hasanah tu. Sehingga orang pun dah pun keliru dan tak tahu apa maksud bid'ah hasanah satu hal. Maka dia nisbahkan bid'ah yang buruk seolah-olahnya nak sandar kat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata bid'ah dua. Bid'ah baik, bid'ah buruk, mahmudah, mazmumah. Tapi bid'ah yang kau buat tu Syafi'i tak kata. Syafi'i tak kata. Tapi kau sandar, Imam Syafi'i kata ada dua. Seolah-olahnya kau nak nipu atas nama Syafi'i. Kau nak nipu atas nama Muhammad ibn Idris. Kau buat bid'ah baru, betul kau kata Imam Syafi'i kata bid'ah ada dua. Kau ambil separuh kalam Syafi'i, kau tinggal separuh kalam Syafi'i. Maka inilah yang berlaku pada umat yang kemudian, termasuklah orang yang mendakwa mungkin ada ilmu ataupun ulama dan sebagainya, yang mungkin juga syubuhat, terkeliru dengan nafsu dan juga syaitan. Itulah kesimpulan bab ni. Yang lain baca sendiri. Bab yang berikutnya tu, bab 15, bahaya bid'ah lebih besar daripada dugaan kebaikannya. Secara umum, generasi terdahulu merupakan generasi yang lebih baik daripada generasi kemudian. Sikap dan pendapat mereka sama sekali berbeza dengan golongan yang meninggalkan sunnah dan mengikuti bid'ah. Golongan yang mengikuti bid'ah berpendapat bahawa di dalam perbuatan-perbuatan bid'ah itu ada kebaikannya. Hal ini bertentangan dengan beberapa perkara bid'ah yang sudah jelas. Dia nak beritahu, golongan awal adalah berbeza cara fahamnya dengan generasi kemudian, dia kata. Dan dia kata sikap dan pendapat mereka sama sekali berbeza dengan golongan yang meninggalkan sunnah dan buat bid'ah. Orang salaf ataupun orang awal, cara mereka melihat kepada sunnah bid'ah tak sama dengan orang kemudian melihat sunnah dan bid'ah. Orang awal melihat bid'ah sunnah ada suatu benda besar, sehingga bid'ah tu dosa besar lah. Bid'ah tu berdosa. Macam kita sebut pada bab yang lalu. Bila kita sebut iyyakum wa muhdatsatil umur, jaga-jaga kamu dengan benda baru dalam agama. Kerana setiap benda baru itu bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Tapi orang sekarang lihat hadis tu tak ada apa. Hadis tu tidak ada ancaman langsung. Dia tengok hadis tu kan. Dia baca hadis tu, tapi dia tak takut langsung. Dia tak takut pun. Dia tak takut dengan kesesatan. Dan dia tak takut dengan ancaman neraka. Sebab tu, bila baca hadis tu, iyyakum wa muhdatsatil umur, memang hadis tu Nabi kata. Tapi kan ulama bagi dua. Dia tak takut pun. Patutnya in the first place, awal-awal lagi, patut gerun. Takut dulu hadis ni dulu. Dan berikutnya baru lihat kepada kalam ulama. Tapi tak. Dia tengok hadis ni, dia tak takut langsung. Maka orang awal melihat hadis, apa saja ada ancaman neraka, mereka dah takut dah. Bahkan sebut perkataan bid'ah adalah suatu benda yang dah berat dah. Suatu benda tu dah berat dah, bid'ah. Tapi orang zaman sekarang, termasuk ulama-ulama mereka, boleh kata pula, tuan-tuan, bid'ah ni bukan hukum taklif yang 5. Bid'ah bukan hukum taklif yang 5. Hukum taklif 5 kita ada wajib, haram, makruh, sunat, harus. Dia tak kata bid'ah pun. Nampak tu? Tak kebodoh je ni. Mana nak bubuh hadis tadi tu? Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah
wa kullu dhalalatin finnar. Harus ke? Setiap bid'ah tu sesat dan sesat dalam neraka. Harus. Gila ke apa? Wajib. Lagi gila. Habis mana masuknya hukum taklifi tu? Masuk hukum yang mana? Dah tentulah haram tak? Haram sungguh lah bapak ni kan. Dah tentulah haram. Tapi terkeliru dengan mainan setan. Maka bid'ah bukan hukum taklifi. Memanglah kalau sebut hukum taklifi, memanglah orang tak sebut bid'ah. Tapi bid'ah tu apa hukumnya? Orang kata zina, apa hukum zina? Zina, janganlah kata benda tu. Ni dia bukan hukum taklifi. Mana ada wajib, haram, zina, harus, makruh, ada? Mana ada zina dalam hukum taklifi? Tapi zina tu apa? Zina tu perbuatan yang haram. Bid'ah perbuatan yang haram. Allah, benda tu pun tak kerti ke kan? Easy as a ABC. Sabar. Tak boleh sabar dah pokok ni. Dah habislah kita punya tajuk. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Last sekali terbuat ayat. Dan mereka mengira, mereka merasakan bahawasanya apa yang mereka buat itu bagus. Itu dia. Mereka rasa apa yang mereka buat itu bagus. Yahsabuna annahum wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka apa yang mereka buat itu sebaik-baik perbuatan dan amalan. Tapi balik kepada Allah, haba'an mansura. Maka amalan tu dia jadi debu yang berterbangan, tak dilihat pun oleh Allah Ta'ala. Tapi ini yang katanya bahasa zaman sekarang ni syok sendiri katanya. Syok sendirilah. Maka dia ibadat, dia syok sendiri. Dia rasa ibadatnya tu bagus. Tapi dia tak tahu bahawa ibadat itu tak diterima oleh Allah. Dan bila suatu ibadat itu tak diterima dan engkau buat, apa hukumnya? Benda tu Allah tak nak, Allah tak suka, engkau pergi buat. Tiba-tiba engkau dakwa, kalau betul, kalaulah ianya dapat pahala, alhamdulillah. Kalau ia tak ada pahala, tak adalah apa. Oh, semudah itu je kau cakap. Maka kalau ia ada pahala, alhamdulillah. Kalau dia tak ada pahala, bukan senang kau jawab, tak adalah apa, bukanlah tak ada apa. Kalau dah benda yang kau buat tak ada dalil dan ia melibatkan urusan Allah dan Rasul, maka dia neraka jawabnya. Dia neraka. Sebagaimana yang para salaf yang kisah tu, engkau diazab bukan kerana engkau solat tu kan. Engkau diazab bukan kerana engkau solat kan. Takkan aku solat pun aku kena azab kan. Engkau bukan diazab kerana solat, engkau diazab kerana buat sesuatu yang tak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bendanya bukan ringan, bendanya berat. Bendanya akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tahu bahawa setiap yang kita keluar daripada mulut, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada apa yang keluar daripada mulut ni melainkan raqibun atid, catat. Tak ada apa benda yang kita amalkan melainkan dicatat. Maka dia bukan sesimpel macam tu saja. Oh, kalau tak dapat apa, kalau ianya Allah tak terima, so tak adalah kita tak rugi apa-apa. Ini semua orang jahil dan orang yang tidak takut kepada balasan Allah Azza wa Jalla. Maka itu secara kesimpulan dua bab yang kita baca malam ni, iaitu pertama, tak ada bid'ah baik dalam agama ni, dan bahaya bid'ah lebih besar daripada dugaan kebaikannya. Dugaan kebaikannya, dia sangka bahawa bid'ah yang dia buat itu baik, tapi sebenarnya bid'ah tu besar daripada sangkaan engkau benda tu baik. Maksudnya apa? Besarnya dosa dan beratnya azab yang akan diterima daripada engkau sangka benda tu baik. So ini, dan banyak lagi kalam salaf yang dah selalu kita sebut dan dah kita faham dah, insya-Allah. Maka mudah-mudahan Allah Taala mengampuni dosa kita dan mudah-mudahan Allah Taala
memberikan kita ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang boleh membawa kita memahami Al-Quran dengan sunnah dengan cara yang betul. Akan datang bab yang ke-16, bid'ah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berikutnya bid'ah pada hari-hari besar mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Wallahu a'lam. Secara umum apa yang disebutkan adalah sembelihan lah kan, secara umum. Tapi macam tajuk yang kita bacakan tadi itu suatu makanan yang dipersembahkan. Wallahu a'lam, mungkin sebab benda ni ada tingkatannya jugalah. Sembelihan itu lebih berat daripada perkara yang tak disembelih. Maksudnya makanan yang perlu kepada sembelihan adalah lebih berat dan besar dia punya hukum hakamnya nak dibanding dengan suatu makanan yang tak ada kaitan dengan sembelihan. Kerana sembelihan itu yang ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran dan hadis Nabi. Sehingga tak boleh sembelih pada tempat yang pernah dijadikan tempat sembelihan untuk berhala. Adapun makanan-makanan yang tak disembelih ni, dia agak ringan sikit nak banding dengan yang disembelih. Kerana sembelih ni dia perbuatan ibadat yang khusus, menumpahkan darah. Kerana menumpahkan darah dia memang ibadat khusus. Ada dalam agama lain, ada dalam agama Islam. Maka Islam tak boleh menumpahkan darah kepada selain Allah. Sebab tu kita sembelih tu sebab nak menumpahkan darah tu. Maka bila kita dah tumpahkan darah, itu ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila dia sembelih satu haiwan dan ditumpahkan darah untuk berhala, maka dia lebih berat lah daripada yang buah-buah ni tadi. Wallahu a'lam, dia syubuhat. Wallahu a'lam. Maka buah-buah dia perpamerkan, buah oren, buah pineapple, dia pun persembah untuk berhala dan tokohnya. Wallahu a'lam, ihtiyatan, untuk hati-hati kita tak ambil jugalah. Kita tak ambil juga. Ihtiyatan. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? InsyaAllah kita jumpa lagi. Online ha? Dia online dekaku sikit. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu